Selamat sejahtera kepada Profesor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Yoshini, anak perempuan Ulangan Nathan dan nombor matrik saya A172755. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan perniagaan secara perkongsian. Sebelum kita mulakan perbincangan, mari kita melihat satu tayangan video berkenaan perniagaan secara perkongsian. Apakah yang dimaksudkan dengan perkongsian liability terhad atau PLT? PLT merupakan bentuk perniagaan alternatif yang menawarkan kombinasi ciri-ciri perkongsian konvensional dan syarikat. Antara ciri-ciri istimewa PLT adalah ianya sama seperti perkongsian konvensional dari segi flexibility dalam pentadbirannya dan sama seperti syarikat dari segi liability terhad ke atas rakan kongsinya. PLT membolehkan orang ramai mendapatkan lebih banyak pilihan untuk memilih wadah perniagaan masing-masing. Ianya memberikan komuniti perniagaan di Malaysia suatu bentuk perniagaan alternatif untuk melengkapkan lagi pilihan tradisional milikan tunggal, perkongsian dan syarikat. Selain itu, ianya memberikan akses kepada status liability terhad kepada perniagaan berbentuk perkongsian. Seterusnya, PLT memberikan cara menjalankan perniagaan yang mampu dimiliki. PLT boleh ditubuhkan oleh mana-mana kumpulan perniagaan untuk menjalankan perniagaan yang sah di sisi undang-undang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kumpulan yang disasarkan adalah seperti golongan profesional, perniagaan baru, perniagaan kecil dan sederhana, usaha sama dan modal teroka. Misalnya, Khairul, seorang perunding kewangan, Viran, seorang usahawan, dan Liu, seorang pakar ekonomi, masing-masing mempunyai syarikat sendiri, merancang untuk menubuhkan satu usaha sama yang baru, berkonsepkan PLT untuk menjana keuntungan. Perniagaan baru ini akan juga ditawarkan kepada rakan-rakan mereka yang lain. Menerusi perkongsian usaha sama yang baru ini, setiap rakan kongsi akan mempunyai bahagian dalam modal dan keuntungan. Namun, setelah 1 tahun beroperasi, perniagaan tersebut menghadapi beberapa kesukaran. Firma perniagaan tidak menunjukkan keuntungan. Beberapa rakan kongsi mengundur diri dan rakan kongsi yang lain mulai bimbang dengan kedudukan firma perniagaan yang mempunyai liability tinggi dan perlu ditanggung mereka. Dengan PLT, ianya menawarkan liability yang terhad kepada rakan kongsinya, di mana apa-apa hutang dan obligasi akan ditanggung sepenuhnya oleh aset-aset PLT. Tidak seperti perkongsian konvensional, rakan kongsi mempunyai liability tidak terhad secara bersesama dan berasingan dengan firma perkongsian itu. Selain itu, menerusi PLT, sebarang perubahan dalam rakan kongsi tidak akan menjejaskan kewujudan hak atau liability PLT. PLT mempunyai banyak kelebihan, antaranya ialah tiada keluaran saham. Sebaliknya, modal dalam bentuk modal kongsi oleh rakan kongsi. Tiada keperluan formal untuk mesyuarat agung tahunan. Tiada keperluan untuk mengemukakan penyata-penyata akaun kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Akaun tidak perlu diaudit dan yang paling penting ialah fleksibiliti dalam membuat keputusan. Diharapkan dengan inisiatif SSM ini, ianya membolehkan negara menjadi lebih kompetitif sejajar dengan saranan kerajaan ke arah memendekkan prosedur, mengurangkan kos pentadbiran dan keperluan pematuhan bagi komuniti perniagaan. Apakah itu perkongsian? Perkongsian ditarifkan sebagai suatu perhubungan yang wujud antara orang-orang yang menjalankan perniagaan bersama-sama bagi mendapatkan keuntungan. Menurut Seksyen 3-1 Akta Perkongsian 1961, secara jelas mendefinisikan perkongsian sebagai satu perhubungan yang wujud bagi maksud untuk mendapatkan keuntungan. Perkongsian adalah hanya satu hubungan, bukan satu pertubuhan yang membezakan entiti antara ahli dan perkongsian. Seterusnya, Undang-Undang Kontrak. Menurut Seksyen 2-H Akta Kontrak 1950 mendefinisikan kontrak sebagai satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Ia adalah satu perjanjian yang akan mengikat pihak-pihak yang berkontrak. Jika ada pihak yang tidak menepati perjanjian ini, maka pihak lain boleh dan berhak mengambil tindakan melalui undang-undang.
Bukan semua perjanjian merupakan kontrak, tetapi semua kontrak adalah perjanjian. Kebanyakan kontrak selalunya berbentuk kontrak mudah iaitu pembentukannya tidak melibatkan formaliti tertentu. Undang-undang kontrak terlibat 3 elemen iaitu tawaran, penerimaan dan ganti rugi. Tawaran, terdapat perbezaan penggunaan istilah di bawah Undang-Undang Inggeris dengan Akta Kontrak 1950. Undang-Undang Inggeris menggunakan istilah tawaran, manakala Akta menggunakan istilah cadangan. Pembuat tawaran dan penerima tawaran disebut sebagai pembuat janji dan penerima janji. Di bawah Akta, walaupun istilah yang digunakan berbeza, maksudnya adalah sama. Apabila seseorang menyatakan kesediaannya kepada seorang yang lain untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu dengan maksud untuk memperolehi persetujuan orang itu untuk berbuat sesuatu atau menahan diri daripada berbuat sesuatu itu, maka bolehlah dikatakan bahawa orang itu membuat cadangan. Tawaran boleh ditujukan kepada seseorang yang tertentu atau khusus. Penerimaan boleh dilakukan oleh orang itu sahaja dan tidak orang lain. Sebagai contoh, kita boleh rujuk kepada kes Bolton lawan Jones. Penerimaan yang sah boleh dibuat oleh mana-mana orang yang mengetahui tentang tawaran tersebut dan melaksanakan apa sahaja obligasi yang diminta oleh tawaran itu. Sejahtera, nama saya Dovania Olaganathan dan nombor matrik saya A172720. Saya akan membincangkan penerimaan dan pembatalan penerimaan. Penerimaan. Menurut Seksyen 2B, Akta Kontrak menyatakan bahawa sesuatu cadangan itu diterima apabila orang kepada siapa cadangan itu dibuat menyatakan persetujuannya dengan cadangan tersebut. Penerima adalah suatu penyataan persetujuan kepada syarat-syarat yang terkandung dalam sesuatu tawaran. Dengan adanya penerimaan, maka wujudlah satu kontrak yang mengikat. Seksyen 7A, Akta Kontrak memperuntukkan bahawa untuk menjadikan sesuatu tawaran itu sebagai suatu janji, maka penerimaan mestilah mutlak dan tidak bersyarat. Ini bermakna penerimaan mestilah selaras dengan terma-terma tawaran. Seksyen 7B, Akta Kontrak memperuntukkan penerimaan hendaklah dinyatakan secara biasa dan munasabah, melainkan jika cadangan itu menetapkan cara penerimaannya. Pembatalan penerimaan. Menurut Seksyen 5-2, Akta Kontrak menyatakan bahawa sesuatu penerimaan boleh dibatalkan pada bila-bila masa sebelum komunikasi penerimaan itu adalah lengkap terhadap penerima tetapi tidak selepasnya. Sekiranya cara serta-merta digunakan untuk membuat penerimaan, maka penerima tidak boleh membatalkan penerimaannya kerana ia telah dikomunikasikan kepada pembuat tawaran. Jika dibatalkan juga, kesannya adalah melanggar kontrak kerana kontrak telah terbentuk. Seksyen 4-2-B Akta Kontrak menyatakan bahawa sekiranya penerimaan dibuat secara pos, penerimaan tersebut boleh dibatalkan bila-bila masa sebelum pengetahuan tersebut sampai ke pihak pencadang. Jika penerima dapat membuktikan penghapusan surat tersebut, maka pencadang adalah terikat untuk berkontrak dengannya walaupun surat tersebut hilang dalam perjalanan ataupun tidak sampai kepada pencadang. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Banu, anak perempuan Krishnan. Nombor matrik A172708. Saya akan membentangkan tentang ganti rugi am dan ganti rugi khas. Jom kita pergi slide. Ganti rugi. Ganti rugi yang boleh dituntut oleh pihak yang terkilan apabila berlakunya pecah kontrak dihuraikan dalam Seksyen 74.1 Akta Kontrak 1950, yang mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam seksyen ini mengesahkan kaedah common law yang ditegaskan dalam kes Hartley lawan Baxendale. Di sini, prinsip-prinsip berkenaan menyatakan bahawa pihak yang terkilan berhak menuntut sebarang ganti rugi yang timbul dengan sendirinya mengikut keadaan biasa ekoran daripada kemungkiran kontrak. Contoh kes adalah kes Lee Hin lawan Muhammad Abu Bakar, iaitu mahkamah memutuskan bahawa kerugian yang timbul dengan sendirinya akibat kemungkiran kontrak oleh defendant adalah kehilangan untung plaintiff. Seterusnya, ganti rugi am.
Ganti rugi yang timbul dengan sendirinya, contoh defendant bersetuju membina sebuah rumah untuk plaintiff. Oleh sebab kelewatan pembinaan, plaintiff terpaksa mencari dan menanggung kos kediaman lain. Mahkamah memutuskan kos mendapatkan kediaman lain dikira sebagai ganti rugi yang timbul dengan sendirinya apabila kontrak dimungkiri. Akhir sekali adalah ganti rugi khas. Ganti rugi khas adalah di mana pihak yang terkilan menuntut jumlah ganti rugi yang melebihi kerugian biasa yang ditanggungannya, di mana dia hendaklah membuktikan bahawa semasa kontrak dimasuki, pihak yang memungkiri mengetahui mengenai ganti rugi yang akan timbul apabila kontrak dimungkiri. Dengan kata yang lain, ia adalah kerugian yang ada dalam pemikiran kedua-dua pihak semasa membuat kontrak sebagai yang mungkin berbangkit daripada pemecahan kontrak tersebut.